Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam channel Seni Visual STPM dengan modul PDPR Seni Visual semester 1. Kali ini kita berada di modul PDPR Seni Visual unit 8.1, iaitu perbincangan soalan pengukuhan dari PDPR unit yang ke-8 di bawah bidang reka bentuk teknologi. Jom kita tengok soalan-soalannya. Soalan yang pertama, terangkan penghasilan tembikar tradisi dari aspek A. Reka bentuk, B. Reka corak, C. Proses penghasilan, dan D. Bahan. Soalan yang kedua, jelaskan hubung kait perekaan tekstil dengan perekaan fashion. Dan soalan yang ketiga berdasarkan gambar. Nyatakan dua motif yang terdapat dalam reka corak batik chop di atas. Baik, kita tengok soalan yang pertama dahulu. Terangkan penghasilan tembikar tradisi dari aspek reka bentuk. Cuba ingat balik daripada video PDPR unit yang ke-8, reka bentuk tembikar tradisional. Tembikar tradisional seperti labu sayung, labu telah, pasu, tempayan, semua tu. Reka bentuk tembikar tradisional biasanya bersumberkan idea daripada alam sekeliling. Daripada bentuk buah, daripada bentuk bunga, pokok, daun dan sebagainya. Jadi, kita rujuk kepada reka bentuk labu sayung. Reka bentuk tembikar tradisi biasanya berasaskan bentuk dari alam sekeliling. Kita bagi satu contoh seperti buah labu air dan buah gelugur. Dalam reka bentuk labu sayung, dia berasaskan buah labu air dan buah gelugur. Yang kedua, tembikar tradisi dari aspek reka corak. Reka corak tembikar tradisional juga diolah dari motif flora dan fauna dalam persekitaran semula jadi. Contohnya daun, bunga, sulur, cakar ayam, siku keluang dan sebagainya. Jadi motif-motif tersebut diringkaskan menjadi hiasan pada badan tembikar tradisional. Seterusnya soalan C. Tembikar tradisi dari aspek proses penghasilan. Bila sebut tradisi, bermaksud proses penghasilannya adalah dibuat secara manual, iaitu dengan menggunakan kemahiran tangan. Dan pembakarannya, proses membakarnya juga dibakar secara dedah, tidak menggunakan oven atau ketuhar. Menghasilkan tembikar tradisional yang biasanya berwarna hitam. Seterusnya di tembikar tradisi dari aspek bahan. Jadi bahan untuk tembikar tradisional, bahan tanah liat diambil dari tebing sungai, diproses dengan menjemur sehingga kering, ditumbuk, diayak untuk membuang benda asing, menghasilkan debu halus. Debu tanah liat yang halus tersebut dibancuh dengan air menjadi bahan mentah untuk menghasilkan bentuk-bentuk tembikar. Okey, soalan yang kedua. Jelaskan hubung kait perekaan tekstil dengan perekaan fashion. Perekaan tekstil kita dah belajar dalam unit yang ke-8. Tekstil menghasilkan pelbagai jenis reka corak kain. Dan perekaan fashion, fashion untuk mencipta ragam hias busana atau pakaian. Reka bentuk pakaian yang menarik dan mengikut aliran zaman. Jadi, perekaan tekstil menghasilkan pelbagai ragam reka corak kain. Manakala perekaan fashion
menggunakan hasil tekstil sebagai bahan mentah untuk digayakan dengan pelbagai rekaan yang menarik. Okey, soalan yang terakhir berdasarkan gambar. Ini gambar kain batik cop. Soalan nombor 3, nyatakan dua motif yang terdapat dalam reka corak batik cop di atas. Nyatakan. Okay, bila nyatakan, soalan ini adalah soalan dari arah senang. Tak perlu kepada penerangan, cuma perlu nyatakan saja, perlu point saja. Jadi kalau kita lihat di sana, dalam reka corak batik tersebut, dia terbahagi kepada dua bahagian. Yang sebelah kanan berwarna biru atau warna turquoise. Yang di sebelah kiri berwarna kuning langsat. Dan dia mempunyai dua motif yang berbeza. Di sebelah biru, motifnya, sila perhatikan betul-betul, motifnya adalah daripada imej bunga raya. Bunga raya. Okey, nyatakan. Bermaksud, pelajar cuma perlu tulis bunga raya. Sudah cukup. Dan yang di sebelah kiri pula berbentuk segitiga yang berulang. Itu adalah motif yang paling terkenal dalam alam Melayu, iaitu motif pucuk rebung. Cuma perlu tulis pucuk rebung sahaja. Tidak perlu kepada apa-apa penerangan. Sebab soalan mahu nyatakan. Bila nyatakan, hanya begini saja cara menjawabnya. Jadi, kita sudah pun menjawab ketiga-tiga soalan. Soalan ini sudah pun dijawab oleh pelajar dalam Google Form yang diedarkan. Jadi, hari ini untuk perbincangan jawapan sahaja. Diharap semua pelajar mendapat manfaat daripada unit pembelajaran ini. Kita jumpa lagi dalam unit yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.